Soalan. Okey. Kan. Soalan. Soalan pun soalan lah. Okey. Ya, present screen. Ada yang record tak? Okey. So ada yang boleh backup? Okey, sudah ada dah. Okey, ada. Ada sound boleh ah. Okey. Okey. Boleh nampak skrin ke? Oh, nampak dah. Sekejap. Okey, so kita akan baca slide Al-Mashimah. Okey, Al-Mashimah ni Korean ni lah. Benda ni. Okey, so slide ni dia bagi tahu apa? Al-intifa' biha tibbiyan wa ilajiyan. Nak ambil benefit lah dari Al-Mashimah ni. Tibbiyan ikut cara saintifik lah. Wa ilajiyan. Okey. Tibbiyan ni apa nama tu? Medical way, ilajiyan ni perubatan. So sama je kot. Lepas tu yartabit mawdu' al-intifa' bil mashimah bi mawdu' al-khalaya al-jid'iyyah. So katanya ada kaitan intifa' bil mashimah dengan al-khalaya al-jid'iyyah. Stem cells. Tahu ke stem cells ni apa? Tahu insya-Allah. Wahia khalaya al-mansha' التي يخلق منها الجنين. Di mana tempat yang kiranya dimuncul yang mana bayi tu ni lah kiranya hidup gitu. Dicipta kat sana tempat dia. Okey. من خلايا المنشأ التي يخلق منها الجنين ولها القدرة بإذن الله في تشكل مختلف أنواع خلايا جسم الإنسان. Dia bagi tahu function khalaia al-jid'iyyah ni. So dia bagi tahu dia ada kebolehan untuk تشكل مختلف أنواع خلايا untuk membentukkan perbezaan atau banyak jenis, membentukkan banyak jenis sel-sel dalam badan. Okey. Ini function ni lah khalaia al-jid'iyyah ni. وقد تمكن العلماء حديثا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها. So saintis sekarang kini orang dah dapat ilmu atau dapat tahu cara untuk dapat tahu tentang sel ni, stem cells ni, dan cara untuk cabut ataupun inilah macam cabut ataupun ambil lah. Tu lepas tu tanmiyatah ni untuk grow kan benda tu gitu.
Okey, kan mereka nemo grow. So grow tu Azlan ni cabut lepas tu mungkin simpan kat mana untuk dia grow benda tu. Okey. وذلك بهدف العلاج وإجراء التجارب العلمية المختلفة. Dan ini apa ni, for the purpose of ilaj lah, ubatan dan ijra' tajarub ilmiah al-mukhtalifah, untuk buat apa-apa kajian gitu gitu. Okey. ويتوقع أن يكون لها مستقبل كبير في علاج كثير من الأمراض والتشوهات الخلقية. Okay. So benda ni it is expected, يتوقع أن يكون لها مستقبل كبير, maknanya uh, akan ada hope lah dekat masa depan tu. Kita maknanya ada hope di masa depan yang benda ni akan boleh digunakan untuk ilaj, untuk perubatan banyak jenis penyakit dan tasyawuhatul khalqiyah ni. Tasyawuhat ni macam nak kata kecacatan lah kot, yang mana ada masalah dari segi sel yang membuatkan seorang tu ada kecacatan ataupun tentulah. Khalqiyah ni dari segi rupa lah gitu. Okey. Wa min dhalika ba'd anwa' as-saratan. So antara yang penyakit tu anwa' as-saratan, kanser, al-baul as-sukari, baul sukari ni kencing manis, wal fashal al-kilawi wal kildiyah ni kilawi kilyah, kidney failure dengan hati failure wa ghairiha dan selainnya. حيث يمكن الحصول على هذه الخلايا من المشيمة أو الحبل السري. So ni cara nak ni lah, cara yumkin hasil ala khalaya, nak dapatkan sel-sel ni dari al-mashima ataupun al-habl as-sirri dah sirri tu. Habl surri habl surri ni apa pusat. Okey, dia punya apa yang tu yang cantum tu dari anak bayi dalam perut. Tali pusat. Tali pusat. Okey. Okey, so tali pusat. Okey, so habl surri ni tali pusat. وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالمية جواز الانتفاع بالمشيمة. Okay, so dia bagi tahu jawaz al-intifaa bil mashimah wa istikhraj al-khalaya al-jid'iyah minha, dan mengeluarkan sel-sel jid'iyah tu tadi dari mashimah tadi. وكذلك أجاز الأمر الشيخ محمد بن صالح العثيمين الانتفاع بالمشيمة لغرض العلاج. So Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun antara mufti Saudiya dulu, dia pun haruskan untuk ambil benefit dari mashimah for the purpose of perubatan. Okey, so isu tak ada khilaf ke apa-apalah, dia jelas lah, maksudnya boleh. Okey. Okey, so tu lah, dah habis. So kita tengok ke apa ni, soalan ni, soalan pasal ya. So kita ni bagi soalan ni. Okey, okey, أجب عن جميع الأسئلة, menjawab semua soalan semata. تعرض أحمد وخالد لحادث سيارة في كوالالمبور. Dia sopan jelas nanti. Okey. وتم نقلهما إلى المستشفى. Ahmad Khalid ni kena aksiden gitu. Diorang aksiden, Ahmad Khalid aksiden kereta. Lepas tu time menaqliyah, so diorang dibawa ke hospital mustashfa. Lakin tufi Ahmad. So Ahmad meninggal asna ilajah, waktu dia tengah operate ke macam tu lah, tengah nak sembuhkan dia, tapi dia meninggal. Amma Khalid faqad ta'arrada qalbahu ila tamazzuq. Ini lebih kurang soalan tu. So Khalid ni dia ada problem dekat jantung dia, kira ada koyak dekat jantung tu.
ويحتاج إلى قلب جديد. Jadi dia memerlukan jantung baru. ولم تجد عائلة خالد أحد يتبرع له بقلب. Dan ahli keluarga Khalid tidak jumpa siapa-siapa yang boleh, siapa-siapa yang nak derma jantung dia. Maksudnya susah nak orang nak derma jantung kan. Melainkan dia orang yang mati. Apa tu? فاضطرت عائلة خالد بشراء قلب أحمد لإنقاذ حياة خالد. Ni soalan tutur kan lebih kurang. So ni apa ni, ahli keluarga Khalid tadi perlu, diorang terdesak untuk membeli jantung dari keluarga Ahmad tadi untuk selamatkan Khalid. So soalan dia, لو كنت عضوا في لجنة الإفتاء ما رأيك بهذا الموضوع؟ ناقش هذه المسألة بالتفصيل من منظور شرعي من خلال ذكر مراحل المقارنة. So soalan ni ada berapa isu yang korang nampak? Ni yang pindahkan badan ke mati tu Yes. Sebab Ahmad dah mati kan. So Ahmad mati. Okay, so maknanya ada isu naqlul a'dha' minal mayyit ilal hayy. Okay. Apa lagi isu yang ada? Isu beli tu tak? Yes. Okay, ni lebih kurang sama lah dengan soalan tutur. Cuma tutur saya specify apa isu dia. Okay, so ini ada isu beli. اضطرت عائلة خالد بشراء قلب أحمد لإنقاذ حياة خالد. Okay. So ada dua isu, rasanya dua isu je lah kat sini. Ke ada isu lain ni kat sini? Okay, saya panggil. Dan salah satu dia kalau isu yang ni lah, kalau isu yang naqlul a'dha' min hayy ila mayyit tu, dia ada tabarruk, dia kena tabarruk lah. Cumanya sekarang isunya ambil, kita kena discuss dua benda kat sini. Satu, apa ni, rasanya yang pertama kena discuss ni kot, kiranya transplant tu, ambil jantung dari orang lain ke orang lain, boleh ke tidak, gitu. So kena ni lah, kena buat, tengok balik perbincangan tu lah. Basically perbincangan ni lah. Okay. Ini dia tak bagi tahu tabarruk ke apa dia. Ini semua isu ni dia kata pindahan. Pindahan tu boleh ataupun tidak. So ada yang kata boleh pindahkan jantung dari si mati ke orang yang hidup. Okay. So rasanya first thing kena discuss kat sini, kena bagi tahu boleh tak nak pindahkan tu. Tu the first issue lah, boleh pindah atau tidak. So ada dua qaul tariqah awal, tariqah tsani. Okay. So kena identify lah isu tu dulu, identify isu. So ni macam marahil al-muqaranah. Ingat marahil muqaranah. Yang pertama apa? Dia apa ni? Tahdid mahallun niza'. Okay. So ni maknanya tahdid al-issue lah. Okay. So lebih kurang macam sama lah macam IREC. So identify isu tu dulu. Okay. So isu pertama dia yang kita nak bincang sekarang, naqlul a'dha' min hayy ila maknanya naqlul qalb min Ahmad ila Khalid. Tu isu dia. So boleh ataupun tidak. Itu masuklah yang ini arad aqwal ulama. So kita bagi tahulah di hadhihi masalah hunaka khilaf. Sebab kalau isu tak ada khilaf, jadi bagi tahu jelah terus fi hadhihi masalah la yujad khilaf fi hadhihi masalah. Okey. Tapi sebab ada khilaf, teruslah bagi tahu ada khilaf, kemudian masuk marhalah tsani. Masuk marhalah tsalitsah, rabi'ah, sampai rabi'ah. So gitulah jawapannya lebih kurang. So apa isu dia kat sini? Kalau yang korang akan salin ke.
Jadi kalau aku kalau aku lah, المسألة الأولى هل يجوز نقل قلب أحمد إلى Khalid. So itu isu pertama lah kat sini. So boleh ataupun tidak. So masuk yani hunaka khilaf al-fuqaha, rasul ta'ala ara al-fuqaha sekali dengan dalil apa semua. Boleh bagi tahu general lah. So marhalah tsaniyah dulu. Marhalah tsaniyah bagi tahu in general lah. Okey, ni ada khilaf. So al-fariq al-awwal cakap macam ni, fariq al-thani cakap macam ni. Lepas tu kalau marhalah tsalitsah tadi baru dicakap letak adillah. Okey ya. So yang tsalitsah baru letak adillah. Okey, bukan tak tahulah kalau boleh ke tak. Letak pendapat sekali dengan terus dengan dia punya adillah ataupun tak, tapi kalau berdasarkan yang ini taklah, berdasarkan marahil ni bagi tahu je dulu dua pendapat kemudian baru dia punya dalil lah, dia punya dalil sekali dengan i'tiraf. Okey, so dalil ni dalil bukan setakat kat dalam satu slide je, itulah maknanya bukan dalam tajuk ni je, apa ni, bukan dalam tajuk naqul abad ni. So tengok ni, tengok dalil-dalil dia, ambil ayat apa, apa ni, ambil qaida tikal khafd dararain apa semua, lepas tu ambil ayat ni sahaja, bukan. So ambil lah apa-apa yang dalil-dalil yang ada dekat slide-slide lain yang menunjukkan yani dalam darurat ni benda haram boleh gitu. Tapi kalau tak ada, tak apalah, cukup lah tu. Yang penting syarah sikit ya. Okey ke? Okay, itu yang pertama lah. Okay. Jad, Yes. yang syarah tu maksudnya apa? Syarah dalil dia ke macam mana? Syarah tu yes, dalil tu. So yang first kita kena bagi tahu pendapat ni kata boleh kan naqlul a'dha ni kan. Jadi ni ada syarat ke? Okay, so syarat lah yang basically kita akan apply. Literally kita akan apply tu dengan case. Maksudnya kalau dalil ni kita akan bagi tahu je lah yang dalil yang ni dia bagi tahu apa, amaliyat naqlul a'dha min at-tadawi syar'an. Yang ni kita tak payah apply terus ni rasanya. Okay, yang ni dalil awal tak payah apply terus. Kita bagi tahu je yang ulama kata memang boleh naqlul a'dha sebab nak perubatan. So ini yajuz, dan dia pun yajuz kerana ada kemudaratan, ada darurah. So bagi tahulah yang dia orang ulama ni refer kepada kaedah irtikab akhafud dararain. So boleh syarah dia mungkin boleh bagi tahu apa irtikab akhafud dararain kat sini. So boleh bagi tahulah ada dua darar, satu hurmah si mati itu, satu lagi darar, maknanya yang pertama hurmah intihak hurmat al-mayyit tadi, kira kita tak respect si mati tadi, dan darar kedua apa dia, biar Ahmad tadi mati, biar Khalid tadi mati. So gitulah, maknanya bagi tahulah. So tapi tak payah apply direct rasanya kat sini, sebab dia kita nak bentangkan je aqwal, pendapat. Okey, so dia bagi tahu dararain yang kena. So bagi tahulah. So yes, yang Jutha ni yang refer kepada Ahmad tu kan? Ahmad tu yang mati tu kan? Yes. Betul. So intihak hurmat al-jutha. Jutha ni maksudnya jutha ni mayat. Jutha ni mayat. Okey. So si mati tu. Okey. So refer pada Ahmad. Dan wa hurmatul hayy akbar min hurmat al-mayyit. So bagi tahulah apa dia ad-dararain ni. Dekat dalam situasi gini, bagi tahu. Sebab dalam ni dia tak explain sikit, tak explain sangat. So bagi tahu. Ada darar pertama, darar intihak hurmat si mati, dan darar kedua biar seorang lagi mati. So mana yang akhafud dararain, mana yang lebih ringan, bagi tahu. So dekat sini lebih ringan dia
apa ni, ialah kita yani tak hormat, kita tidak hormat si mati tu. So itu orang yang lebih ringan. Okey. Yang lebih ringan, tak hormat si mati tu. Kiranya kita intihak hormatul jussah. Sebab apa? Sebab kita nak selamatkan yang lagi darar, yang lagi a'zam, yang lagi besar. Okey. So explain sikit lah gitu. Saya kata tak payah 5 line ke apa, maknanya 1-2 line tu explain sikit je lah, sekadar explanation sikit. Ustaz, macam mana nak buat ayat biarkan mati dalam Arab? Biarkan mati. Maksudnya biarkan apa tadi, Khalid mati macam tu. Kalau ayat dia sekejap, kalau dikatakan ad-darar hunaka dararain fi hadhihi al-hal. الضرر الأول هو انتهاك حرمة الجثة. الضرر الثاني apa ni, kata biar apa ni, biar yani an, macam mana kan nak bagi ayat, sebab an natruk Ahmad yamut macam tu. Apa Ahmad yang nama tadi? Siapa yang hidup tu? Khalid kan. Okey, so ataupun ad-darar yang kedua, tark al-insan al-hayy yamut. Maksudnya kita biar seorang yang hidup mati. Gitu. Okey. Lepas tu cakap kurang itulah ayat. lagi ringan akhaf kan dalam Arab. Yes. So kat sini dia beritahu kita akhaf ni ringan. So ikutkan bagi tahulah yani fa-ad-darar al-akhaf huna huwa intihak hurmatul juthah. Gitu. Sebab tu kenapa dia lebih akhaf? Sebab bagi tahu ni ada reason dia. Hurmatul hayy akbar min hurmat al-mayyit. So rasanya ni dalam 1-2 baris lah kot. 1-2 baris pun dah cukup lah. Okey. Lepas tu masuk dalil tsani. Okey, so masuk dalil tsani. Mention je lah, mention semua ni kalau nama-nama yang ni. Dalil tsani huwa ma qala jumhur fuqaha minhum Syafi'i, Abu Khattab, Abu Hanafi. Apa ni, ini pun kena macam kena guna ayat sendiri jugalah kan. Ustaz kata tak nak lah betul-betul copy paste kan. ataupun dalil tsani ma qalahu al-fuqaha fi mas'alat jawaz al-akl min maytat al-adami fi halat al-ittirar. Gitu. So kita tak perlu pun mention nama-nama ni semua sebenarnya. Yang penting ada dalil. Apa yang dalil tsani yang orang guna ni. So bagi tahulah yani ma qalahu al-fuqaha fi mas'alat jawaz al-akl min maytah al-adami fi halat al-ittirar. Okey. وقد علل ذلك أن حرمة أهله الحي أعظم حرمة الميت. So yang ni pun samalah, maknanya lebih kurang yang atas tadi. يعني يعني أيضا في هذه المسألة الضرر، يعني الضرر هناك ضررين أيضا. maknanya satu intihak hurmatul mayyit tadi. Jadi akil maitah kan, makan daging orang yang dah mati sebab kebulu itu. So, boleh ke tidak? Itu boleh. So ni pun sama juga, mafsadah ni dia guna mafsadah a'zam apa semua. Sebenarnya sama ya, dararain. Ada 2 darar. Satu darar intihak hormat, satu tak hormat nyawa si mati tu. Ini masih aqwal fuqaha lah. So dia kena ada syarah sikit kan. Kalau ambil macam terus copy paste itu yang ustaz tak nak tu gitu. Okey. So yang guna ayat ni nama haram alaikum maitatan. Ibarat orang yuqal jawaz naql udhul min jism mayyit li zara'ati jism insan hay 'inda darurah. So tekankan darurah kat sini. Yang dari tsani. Okey ya. Kalau guna ayat ni dan bagi tahulah yani Allah menghalalkan perkara yang haram bila terdesak. Jadi dalam situasi ni pun juga
seseorang itu dia terdesak dan melakukan perkara yang haram, diharuskan dalam situasi seperti ini. Macam itulah kot dalam bahasa Arab. Antara ayat dia dan anna Allah harrama, anna Allah ahalla ma harrama fi ataupun Allah ahalla ba'd al-muharramat 'inda ad-darurah. وكذا في هذا المسألة أو في هذه المسألة في هذا الحال، يعني أكل الميتة، أي أكل ميتة الآدمي حرام، لكن أجاز لدفع الضرر، يعني لدفع الضرر الأعظم. وكذا في زرع الأعضاء من جسم حي إلى جسم من جسم ميت atau min mayit ila hayy. So gitulah dia punya dia punya apa ayat dia gitu. Okey. So tapi yang ni masih aqwal fuqaha lah. Yang ni masih okey. So yang ni masih aqwal fuqaha, okay. Nak explain syarah sikit. Syarah ni jangan panjang-panjang, mana ustaz tak nak explain panjang-panjang. Maknanya tunjuklah sikit yang kita ada guna ayat itu sendiri gitu. Macam dalam satu baris pun okey lah, jadilah asalkan ada syarah sikit itu je. Okey. Sebab dia tak perlu ambil satu ni sampai sini, tulis sunda dalam jawapan soalan, tak payah. Tak mesti sebiji macam ni lepas tu ada syarah sikit kat depan ni. Jangan macam tu juga. Tu kira dah copy paste satu. So terus ni je, macam syarah sikit je yang gitu. Ada lutan apa yang cakap macam gitu dah. So dalil tsalits pun anna al-fuqaha abahu syaqq baqn al-mar'ah. So yang ni pun dia guna qiyas sah. Ni pun kira qiyas hatta ulama annahum qasu fi mas'alat syaqqi batn al-mar'ah al-maytah. Lepas tu أيضا في شق بطن الميت إذا بلع مالا في حياته. فالفقهاء قالوا يعني في هذه المسألة أنه يجوز شق البطن لإخراج gitu. Kenapa? لأن الضرر أخف يعني. So lebih kurang dalil semua dari awal ni semua sama. Ada dalil lain kejap dari yang kita belajar itu ni. Tapi rasanya untuk soalan ni, yang ni kuat dah sebenarnya. Kalau dalil ni guna dalil lain macam takut ada i'tiraf. Apa tu yang ni syurut syurut ni yang ni memang kena syarah. Kena memang literally apply terus dalam soalan. Tatawafar halat ad-darurah. So bagi tahu apa darurah kat sini dalam soalan ni. Darurah huna mada? Syurut ni nak apply dekat marhalah mana? Bawah okey, ini pun no rahsia ya. Okey, tadi ini Allahu a'lam sebenarnya. Okey, ni tak sure. Kalau aku nak jawab lah. Rasanya aku akan letak pendapat dulu kot. So aku akan kita tengok Rajih dia cakap apa. Rajih dia cakap jadi insyaAllah okey, rasanya boleh kot letak syarat-syarat terus selepas bagi tahu pendapat ni. Maknanya okey, letak dulu, letak je dulu syarat ni dekat selepas dah bentangkan pendapat-pendapat ni. Okey, lepas tu nanti bila dah masuk al-qawl at-tariq ats-tsani dah masuk, kemudian ambil ra'yul rajih. Bila dah bagi tahu ra'yul rajih, ni pun penting ra'yul rajih. Kenapa rajihnya yang tariqul awal. Saya bagi tahu dulu kenapa. Basically lebih kepada darar lah. Darar ni lebih ringan.
Darar macam intihak hurmatul mayyit tadi kiranya lebih ringan dari membiarkan seseorang tu mati. Okey. Dia basically di ayat sini pun okey dah, maknanya faham apa poin yang dibagi tahu kat sini. Dia kata yang kalau di sini dibagi tu al-illah fi al-imtihan. Kenapa dalil-dalil yang melarang untuk kita intihak hormatul al-mayyit tu, sebab apa? Sebab ada imtihan, kiranya kita menghina. So bagi tahulah, tapi dalam isu ni kita bukan nak menghina, tetapi kita nak selamatkan nyawa seorang, kira nak berubat. Okey, gitulah. Okey. Okey, so jawapannya gitulah struktur dia. Lepas tu boleh ni kot, boleh ayatnya. Ni kira kalau dalam sivil kita support dengan case kan. So yang ni kiranya kita support dengan qararat. Ni kita support jawapan kita. So berdasarkan qararat al-fiqhiyah ni. Lepas tu contoh bila kita dah letak rajih, so ar-rajih qawla al-fariq al-awwal gitu. Lepas tu bila dah bagi tahu rajihnya, lepas tu dah habis bagi tahu wa nastati' an nu'ayyid hadha ar-ra'i نستطيع أن نؤيد هذا الرأي بالقرارات gitulah qararat al-fiqhiyah semua ni gitu. So bagi tahulah yani fatwa Mujamma' al-Fiqh al-Islami, hayat ulama, fatwa Syariah al-Haq, bagi tahu gitu. Kullu bagi tahu dia kullu abahu naqli a'dha min insan mayyit ila hayy gitu. Idza اضطر ila dhalika. atau fi halatul ittirar, idza kana syakhs mutarran. So ayat dia kalau sempat nak prepare macam ayat, nak buat ayat sendiri untuk yang ni lah, untuk apa untuk macam al-adillahnya, aqwal al-fuqaha, lepas tu adillah dia orang dengan syarah sikit tu. Kalau sempat buat sikit prepare macam mana nak jawab guna ayat sendiri, lagi better lah. Sebab kalau yang syurut ni nanti memang kita kena apply berdasarkan soalan lah. Okey. Okay, so ni baru isu pertama tadi. So yang sekarang isu kedua, jual tapi application nanti apply lah syurut dia, syurut. So kalau sekejap. Okey lah, dalam isu ni kita dah bagi tahulah. Okey, sekarang ni naqlul, maknanya conclusion pertama, naqlul a'dha ni sekarang boleh. Okey, kita boleh buat pemindahan. Jadi yang ni sebab dah bincang syurut lah. Sebab dah bincang syurut baru kita buat comparison. Boleh. Maknanya kita bagi tahu okey sekarang untuk isu utama ni boleh buat pemindahan ni. Tapi kedua, lepas tu buat isu kedua. Lakin al-mas'alah tsaniyah huna hal yajuz bay' hal yajuz 'ailat Ahmad bay' qalb Ahmad gitu. So yang ni tak ada khilaf. So boleh bagi tahu jelas yang ittafaqal fuqaha ala adam jawaz al-bay' wa dhalika bil adillah. Dalil ni ada yang terang dulu ikut yang lebih kurang gitulah. Tapi kalau nak tambah-tambah dalil pun boleh. Dalam grup syariah. Lebih kurang soalan itu bagi tahu kenapa tak boleh jual. Contohnya ayat dia wala taqtulu anfusakum. Dia kalau kenapa tak dijual ni, tak boleh tasarruf ni lebih kepada manusia ni tidak memiliki badan ni ataupun jasad dia tu. Okey. So lebih kepada argue point yang tu. So tunjuklah dalil-dalil yang menunjukkan yang manusia ni tidak memiliki badan dia. So apa dia? Wala taqtulu anfusakum atau wala turqu bi aydikum ila tahlukah. Sebenarnya ada di dalam slide ni semuanya, itulah macam saya kata, dia scattered, dia bersepah. So kita yang kena macam ingat dalil ni, dalil ni digunakan untuk ni, so kita boleh apply, boleh ambil. Ni yang dalil wala taqtulu anfusakum ni.
wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Macam tu lah. So tapi in the end kalau conclusion yang untuk soalan ni, sekarang ni conclusion soalan ni, ini apa yang saya cakap So sekarang hukum dia okey, yajuz naqlu a'dha min Khalid min Ahmad ila Khalid. Okey, sekarang kena conclusion yang isu utama. Isu kedua, haram, yani la yajuz bai' al-qalb. Okey, so maknanya bittifaq yani. So isu kedua memang tak boleh jual kan, tak boleh jual jantung. Cumanya dalam conclusion, ada final conclusion boleh kata, tetapi ailat Khalid ni, ahli keluarga Khalid ni, li'annahum mutarrin fayajuzu lahum syira'a qalb Ahmad min ailat Ahmad. Maknanya bagi tahu yang boleh, sebab dah mereka dah terdesak, jadi boleh beli jantung dari keluarga Ahmad. Cumanya keluarga Ahmad tu berdosa. Itulah conclusion yang terakhir dalam soalan ni lah. So Ustaz memang bagi tahu itu boleh, dan memang tak boleh jual, haram, ittifaq. Tapi keluarga yani Khalid tadi memang dah terdesak, so diorang boleh beli. Kira diorang beli tu harus, sebab so bagi tahulah apa dia, benda yang haram dihalalkan. Okey. Zat, kiranya beli tu boleh kita cakap macam dia salah satu usaha untuk berubat, macam tu ke? Maksudnya macam Adawi dekat situ ke? Kalau beli tu dia bukan berubat kan? Tak, Ke dia kan dia macam ikhtiar dia untuk selamatkan dia. Yelah, betul lah. Maknanya nak kata that's the only way lah kan. That's satu-satunya cara untuk selamatkan kan. Betul lah. Okey, betul. So bagi tahu lah macam itulah cara-cara untuk berubat. Yani hadha huwa al-hal al-wahid litadawi, macam tu. Atau liinqaz hayat Khalid. Ni satu-satunya cara untuk selamatkan. So kerana terdesak, maka diharuskan untuk keluarga Khalid beli jantung tu. Cuma yabqa al-hukm haram ala ailat Ahmad lah, sebab dia orang jual. Sebab dia orang tabarruk, tapi dia orang tak nak tabarruk. Jadi dia orang berdosa je lah. Cuma keluarga Khalid tak berdosa. Okey. So kita tak masuk soalan 2 lagi. Okey, masuk soalan 2 pula. So nampak ke so far cara jawab yang pertama ni? Tak tahulah soalan esok keluar macam mana, tapi kalau yang untuk soalan ni gitulah. Ataupun at least apa yang aku akan buat lah. So kalau ada cara lain ke apa tu, that's okay lah. Maknanya mungkin ada cara yang lagi better. Sebab ni cara nak jawab soalan kan, cara jawab soalan ni dia terbuka sikit. Yang cara nak jawab ikut masing-masing boleh. Yang penting cara argue tu lah. Ni tengah cara argue tu macam mana. Susunan tu macam terpulang lah. Kita nak discuss yang jual dulu, hukum jual dulu boleh atau tidak, kemudian baru pindahan tu boleh atau tidak pun boleh, tak ada masalah. Okey ya. Sekejap, soalan tu. Nak tanya, Yes. kan tadi pasal syarat tu, yang kau cakap macam letak dulu dekat bawah kau tu kan, maksudnya dan kita tengah bincang pasal contoh Al-Fariqu awal letak pasal syarat, tapi nak apply tu dekat marhalah yang mana, marhalah 4 ke, ataupun apply kat marhalah 2 tu juga yang kita tengah bincang pasal qaul tu. Faham tak soalan aku? Oh, okey, jap. Rasanya ni itu bila tanya ni jadi macam terfikir juga. So kalau ikut marhalah ni nak bagi tahu jap. Okey. So okey. Macam ni. Okey, ni betul ni. Okey, ni rasanya betul. Apply syurut ni bila bagi tahu tentang fariq Sebab apa? Sebab fariq tu dia kata boleh jika syarat-syarat ni fulfill. So kalau syarat-syarat fulfill tak boleh. Okey. So
So bila dah bagi tahu aku dalil apa diorang guna, dalil apa diorang guna, inilah tadi dalil apa diorang guna. Lepas tu okey, terus bagi tahu syarat. Syarat dia apa? Maknanya terus apply. Okey, betul lah. Sebab kita nak bagi tahu sekarang ni boleh. Tapi pendapat ni dia kata boleh jika fulfill syarat-syarat dia. So kalau tak fulfill, tiba-tiba dah syarat tak fulfill. So in the end, conclusion kita kena bagi tahu lah walaupun tapi conclusion dia akan jadi macam mana Let's say lah kalau syarat tak fulfill, macam mana conclusion dia akan jadi? Nak kata walaupun ulama ada berbeza pendapat di sini, satu kata boleh atau satu lagi kata tak boleh. Tapinya so kita nak rajahkan qaul mana, itulah. Okey, ni aku confused sikit. Ada apa-apa suggestion ke? Dia Kalau kena yang fulfill semua Kalau ada satu je tak, Yes, kena fulfill semua. Dia kena fulfill semua. So kalau maksudnya kalau dia tak fulfill semua syurut tu, so tak boleh lah macam tu. Dia tak boleh. dia macam affirm yang second issue tu. Hal yajuz ala baik qaul Ahmad. Tak Dia affirm second issue. Hadis dia apa lah. Maknanya syarat ni guna untuk affirm ke? I mean So, kalau macam mana? yang first issue tak boleh, second issue tak boleh, so dia macam selari kan. Entah. Okey. Memang selari lah. Sebab kita nak kata dia kalau dia nak buat pemindahan tu pun takkan ada function kan, sebab tak boleh. So jual tu pun memang takkan boleh lah. Kalau sebab jual tu memang kita kata dah tak boleh. Tadinya conclusion tadi sebab kata yang keluarga Ahmad Khalid tadi dia terdesak, jadi boleh beli. So sekarang ni kalau memang jual pun tak ada function lah, apa dia nak jual. Macam lah, maknanya kita affirm lah, betul lah. Cumanya yang aku pun confuse sikit macam mana kita nak apply syarat ni. Kalau waktu bincang aqwal fuqaha, tapi okey, rasanya kalau nak selamat lah, sebab kita bagi tahu dulu, rasanya kita bagi tahu dulu ada yang pendapat kata boleh. Okey, boleh. Sekarang ni isu dia boleh tak kita buat pemindahan ni? Okey, so boleh ke tidak dari si mati ke orang hidup? Boleh tak? Okey, so kita ambil yang cakap boleh. Okey, ni utama cakap boleh. Okey, so bila cakap boleh, bagi dari dalil dia, atau kita bagi tahu lah dengan syarat-syarat dia. Okey. So yang nombor 2 pula kata tak boleh. Dia dari dalil dia lah, so dia kata tak boleh. So kita ambil yang rajih. So okey, so kita kata dah sekarang ni kita ambil pendapat yang kata boleh. Okey. Lepas tu kita sekarang ni kita buat macam another sub issue pula. Kita nak kata okey, sekarang ni boleh ke tidak sebenarnya kita nak ambil ni mengikutkan pendapat yang kata boleh. So rasanya baru tu kita apply syarat-syarat dia. Okey, sekarang kita tengok syarat ni. Oh, dia syarat ni tak fulfill. Oh, okey. Jadi walaupun ada pendapat yang kata boleh, tetapi kalau tak fulfill dengan syarat ni, ataupun disebabkan dalam kes ni dia tak fulfill dengan syarat ni, maka tak boleh lah nak buat pemindahan ni. Sebab maknanya firstly kita bagi tahu lah, maknanya memang ada pendapat yang kata boleh. So rasanya gitulah. Aku rasa yang sekarang yang aku nampak macam gitu. Tapi kalau ada nampak cara lain lagi, bagi tahu lah. Sebab syarat tu lah. Okay, macam mana? Korang rasa macam mana? Kalau kita buat assumption, maksudnya assumption untuk membolehkan semua syarat ni fulfill. Assumption. Boleh, yes. Maknanya boleh agree kan berdasarkan situasi tu kan? Sebab soalan tu tak adalah spesifik sangat. Dia bagi tahu general je. Kalau tengok pada soalan lah. Basic kalau ikutkan soalan ni, basically memang syarat-syarat dia semua fulfill lah sebenarnya. Memang fulfill. Syarat kat sini memang fulfill. So
So memang kita kata boleh lah. Cumanya lagi better bila nak apply dia punya facts ni dengan syarat-syarat. Is it bila kita bentangkan pendapat fuqaha ataupun selepas dah keluarkan ra'yul rajih. So korang rasa macam ni? Tak pun sempat ni WhatsApp ustaz pagi esok. Buat tarjih. Dan aku pun tarjih. Okey, tarjih. Tarjih memang kita kena buat tarjih. Okey. Lepas tarjih qaul ulama. Jap, tarjih ni dia memang directly terus tarjih ni ikut pendapat kita. Sebab yang tarjih dalam slide ni pun bukannya tarjih ulama ke apa sebenarnya. Ini tarjih lah, tak silap ni orang yang buat slide ni kot. Dia bagi tahu. Rasanya gitulah. So memang bagi tahu kena tarjih terus je. Tarjih terus. Sebab itu aku pernah tanya ustaz hari tu dulu, macam ustaz yang ni siapa yang rajah? Main dia rajah. Tu ustaz tak jawab. Tak tahu tadi yang buat slide ustaz yang rajah sendiri ke, tak tahulah yang tu Allah. So, itu bukan ayat tu bukan yang ni ayat-ayat yang ni sebahagian dari ulama ke apa. Sebenarnya ada fatwa-fatwa yang support benda tu. So kita support dengan fatwa-fatwa tu gitu. So terusnya terus ra'yi Hamdan gitu. Okey. Kalau sempat tak tahulah macam mana isu syarat tadi, tapi kalau sempat tanya ustaz esok kita try tanyalah. Kalau tak sempat terpulang lah. Kalau aku rasanya aku akan buat ni dulu kot. Bentangkan pendapat dulu yang syarat tadi, bagi tahu in general je dulu. Lepas tu dah ada ra'yul rajih tu, baru macam bagi tahu lah, okey sekarang kita tengok boleh tak kita nak apply syarat-syarat ni untuk kita actually nak pindahkan jantung tu, boleh atau tidak gitu. So gitulah. So kalau tak boleh jawab. Itu kalau syarat fulfill lah. Kalau ada betul-betul syarat fulfill lah. Kalau syarat tak fulfill, kiranya dia syarat apa lah. Kalau ada syarat yang tak fulfill, contohnya ada darar yang ni, contohnya ini tak ada itulah, ini tak ada isu darar kepada si mati tu, maknanya dia sakit apa. So gitulah yang aku buat gitulah. So kalau korang terpulang kat cara lain, kalau nak bagi tahu boleh bagi tahu. Okay. Kejap guys. Tu
Okay guys, so ada conclusion ke? Ada suggestion? Okay guys, so nak tengok soalan kedua ke? Jap, nak tanya yang tadi tu Roger tu. Ha. Kita still kena sebut lah Roger dalam slide. Lepas tu baru Roger Indana. Macam tu ke? No, rasmi bukan. Bagi tahu rajah je antara dua pendapat. So maknanya rajah عندنا terus الراجح عندنا bagi tahu terus. Oh. Lepas tu tak mesti ikut yang slide lah. Maksudnya bagi tahu kita punya terus lah. Yes, tu part yang crucial yang Ustaz nak. Oh. Okay. So nak tengok soalan kedua ke? yang soalan ثاني حدثت مشادة كلامية بين أحمد صالح. مشادة كلامية عليه pergaduhan lah. Okay. بين أحمد وصالح. ثم mula bergaduh mulut. مشادة كلامية basically gaduh mulut lah. So بين أحمد وصالح ثم تطور إلى ضرب بالأيدي واستخدام سكين. Kemudian sampai tahap pukul dengan tangan, lepas tu ada sampai menggunakan pisau, istikhdam sikin. فقام أحمد بطعن صالح بالسكين حتى الموت. Jadi Ahmad pula dia tikam Saleh sehingga mati. ثم قامت الشرطة بالقبض على أحمد. Lepas tu polis tangkap Ahmad. وبعد التحقيق معه قدمته إلى المحكمة بتهمة القتل. Dia dituduh dalam mahkamah dengan kes bunuh lah. Okay. وحكم عليه بالإعدام. Okay, jadi dia telah disabit atau dijatuhkan hukuman mati. I'dam ni hukuman mati. Kiranya ni ada isu mahdur dam ni. Okay, lepas tu وخلال هذه الفترة تعرض علي. Okay, khilal هذه الفترة maknanya in that moment tapi di waktu tu waktu semua ni kejadian ni apa semua ta'arrada Ali. Ali ni orang lain pula, third party lah kiranya. Ali ila azmat qalbiyah bisa wujud uyub khalqiyah fi qalbih. Dia ada azamah ni kiranya penyakit di jantung dia. Okey, sebabkan wujud uyub khalqiyah fi qalbih, kerana ada kecacatan sedikit dalam jantung dia gitu. So basically wahtaj ila qalbin jadid. فهل يجوز انتزاع قلب أحمد بعد تنفيذ حكم الإعدام عليه ونقله إلى صالح؟ ناقش هذه المسألة بالتفصيل. Okay, so dia tanya soalan direct kat sini. Okay, soalan direct. هل يجوز انتزاع قلب أحمد بعد تنفيذ الحكم الإعدام عليه ونقله إلى صالح? So ni memang isu directly mahdur dam ya. So dia ada tijahat ya. Okay, so ni direct lah. Okay, soalan ni direct. Boleh, maknanya boleh tak ambil jantung Saleh tadi selepas dia dah kena hukuman tu, sebab dia dah mati lah, boleh tak ambil lepas tu bagi ke Ali? Okay, so dia kata kat sini boleh. Okay,
kan dia ada salah ada 3 hal tu kan. Okey. Okay, so kita bagi tahulah ni. So isu ni bagi sama tadi ikut marhalah ula di identify isu dia. So isu dia kiranya ambil ambil organ dari al-mahdur redam. Okey, atau mahkum alih bil idam. So di hari masalah juga ada khilaf. Ini dah marhalah kedua kan. Okey, so di marhalah kedua, so bagi tahu ada khilaf. So bagi tahu apa pendapat dia. Apa yang ni al-aqwal. So dia ada 3 lah. Satu yang kata gini boleh. Satu kata boleh tapi dengan ni lah, dengan ni. Maknanya boleh mutlak kan, tak perlu ambil consent dari si mati tu ataupun ahli keluarga tak boleh. So ni pun kata boleh kecuali dengan izin. Yang ni memang kena izin si mati ataupun izin ahli keluarga. So nombor 3 memang kata ambil izin si mati saja, yang ahli keluarga tak perlu. Okey, gitu lah. Lepas tu discuss lah apa dalil yang diguna tariqul awal. Ni dah marhalah ketiga macam biasa. Marhalah yang ni ambil 3 hal awal. Lepas tu tariqul awal dia cakap apa. So apa dalil yang diorang guna. Ni lah. So basically ni lah diorang kiaskan. Diorang kiaskan dengan isu tidak boleh tidak perlu ambil izin bila kita nak ambil atau bila kita nak makan daging member yang dah mati waktu kubulu tu. So samalah isu mahmasah tu. Lakul minal mayyit lil muttar. Lepas tu dia kiaskan juga dengan membuka perut ibu yang dah meninggal untuk keluarkan anak dalam perut tu ataupun keluarkan harta. Okey, so dia kiaskan tu. Yang dua pula ni lah. So ambil lah dalil dia, sudah bincang dalil dia. Lepas tu buat terjih. Okey, buat terjih So buat terjih. Sudah ada terjih tu kat sini cuma bagi tahulah yang ni memang ra'yu rajih qaul ashab ni. Okey. Cuma waktu nak apply ni pun jadi isu juga waktu apply ni. Kalau nak tanya korang, ada kaitan tak tajuk ni mahdur redam ni dengan naqlul a'dha' min al-mayyit ila al-hayy? Okey. Kalau ada cara lain ke boleh. Tak apa esok pagi kita confirm dengan ustaz. Try WhatsApp dia sebelum. Nak kena kaitkan tu. Itu yang aku tak sure sebenarnya. Sebab dia memang kita nak ambil dari apa ni? Dari mahdur redam. Cumanya in the end dia sebenarnya sama je isu dengan yang ni. Sebab orang yang nak sekarang ni orang yang nak ambil tu. So siapa jika boleh ambil. Orang yang nak ambil. Orang yang nak ambil sekarang ni. Dia siapa jika boleh ambil. Tak juga kan. Maknanya dia bukan siapa je minta izin, lepas sudah dapat izin terus boleh ambil. Dia mestilah kena ada sebab. Dia kena ada reason yang dia nak ambil organ tu. Which sebab dia kalau kita tengok samalah dengan syarat-syarat yang ni tadi. Naqlu a'dha' mayyit ila al-hayy. So dia kena ada. So dia kena apply syarat-syarat ni juga. Ini aku rasa lah macam ni. Sebab dia bukanlah siapa-siapa je boleh ambil. Even nak ambil permission pun, kalau nak ambil permission dari ahli keluarga atau si mati ke ataupun ambil dari qadhi ke, mesti kita kena ada reason kan kenapa kita nak ambil. So yang tak tahulah kalau ustaz kata tafkir. Pagi tadi ustaz kata kita kena fikir sikit nak jawab soalan ni. Mungkinlah kena tak asingkan topik-topik dia. Tapi kita sekalikan. Gitu. Jap. Yes. Kalau yang kau cakap tu yang untuk ambil untuk
bincang pasal Nakul Akbar tu kan? Ambil syurut je ke akan bincang semua sekali? Soalan tapi kita dah bincang kat atas soalan sebelum ni. Rasanya kita tak akan tulis mula lah kot rasanya. Just cakap perbincangan seperti mana kita dah bincangkan dekat soalan sebelumnya. Ustaz Ribah faham je aku takkan nak kena tulis satu-satu balik. Kita bagi tahu apa yang kita dah bincang tadi dan kita dah tahu pendapat mana yang paling rajih. Cuma kita nak apply syarat-syarat dia. Boleh tak sebenarnya kita nak gunakan pendapat yang kata boleh tu sebenarnya untuk actually nak transfer contohlah soalan tadi jantung dari mahkum alaih tadi ke Ali tadi, boleh atau tidak. So tengok balik syarat-syarat ni. So kalau syarat ni fulfill, maka bolehlah dia nak ambil jantung dari mahkum alaih tadi. Tapi kalau tak boleh, jadi dia jadi tak boleh juga. Gitu. Susunan syarat tu letak macam tadilah, maksudnya kita mention general dekat bawah dalil, lepas tu kita apply dekat rojih kan, kita buat rojih. Maknanya sebab itu dah bagi tahu ra'yul rajih. Okey. Lepas tu baru kita masuk macam another sub issue ke apa, paragraf nak bagi tahu okey sebenarnya boleh tak kita nak apply sekarang ni. Apply qaul yang kata boleh ni. So kat sana baru kita start bincang in detail syarat-syarat dia. So sama lah kot untuk soalan nombor 2 tu. Kita bagi tahu lah. So tengok. Sekarang ni contoh kita ambil Ittijah Tsani tadi kan. Ittijah Tsani dia kata boleh. Okey. Asalkan dapat permission dari si mati atau keluarga ataupun qadhi atau siapa-siapa yang ada authority untuk bagi permission tu. Okey. So kita kena katalah maknanya untuk dia obtain permission tu mungkin dia kena ada sebab untuk kenapa dia perlukan organ tu. So kalau kita nak tengok tu berdasarkan ni lah syarat-syarat dia. Allah alam lah. Ni sebenarnya aku memang goreng sebenarnya ni. Tak tahulah cara aku ni betul ke tak ni. Allah alam. Kalau korang rasa ada cara yang kita tu, saya kalau sempat tanya Ustaz tanyalah esok. Aku akan try tanya juga ni. Zamrin tak ada. Kalau Zamrin ada, boleh juga tanya dia cara nak recall ke. Yang so far yang aku buat gitulah sekarang. Aku akan dah bagi tahu pendapat ni kata boleh. So sekarang pendapat ni kita awal kita bincang pendapat yang kata boleh tak boleh je. So boleh tu okey ni dia kata memang boleh. Sebab ada yang memang bagi tahu like memang mutlak ni tak boleh pun nak ambil nak naqul a'dha' min mayit ila hayy. So kalau orang yang kata naqul a'dha' min mayit ila hayy ni tapi mahdur dam dengan orang yang mati biasa ada beza tu. Basically mahdur dam ni tak ada pun kata tak boleh kan. Rasanya ada hari tu kita bincang pasal karomatul insan kot, karomatul insaniah tu. Maksudnya sama je walaupun dia, ingat tak yang kita cakap walaupun dia dah kena hukum, dia still karomatul insaniah tu still ada. Maksudnya sama lah kot. Okay. So sekejap. Kalau part tu kat mana tu? Ni lah kan karam insaniah ni kan. Wa aqul mutahhara kiranya kita tak boleh buat suka. Yang ni pendapat Ittijah Tsani dia bagi tahu apa? Dia ada illa dia kata yang ni la yajuz kecuali kalau family tu izinkan. Okey, so yang ni dia kena ada izin. Yang Ittijah Tsani memang kata boleh izin. Kenapa kena minta izin tu sebab karamah insaniah tu lah. Itu reason kenapa kita kena minta izin.
Cumanya kalau seseorang itu terdesak, betul-betul terdesak, perlu kita minta izin dia. So dia ada balik isu izin balik. Kalau apa yang Ustaz cakap tu dia kata tak payah. Tak payah minta izin. Kalau tak payah tu ikut syurut tu lah kan. Syurut nombor 4. Yes. Yang at least inform. Itulah maknanya sama ada betul tak kita nak kena relate dengan syarat ni ataupun tidak. Yang ni aku tak pasti. So tapi kalau yang aku kerja esok gitulah. Tapi tak tahulah betul ke tak betul ke, Allahu a'lam. Kalau korang saya Rasa betul. so kalau ada yang lagi betul ke ataupun ada suggestion ni boleh bagi tahu je supaya kita boleh fikir sebenarnya sama-sama lah boleh tahu mungkin ada cara lagi betul ke atau ada idea ke. Tak pun insyaAllah esok pagi lah tanya Ustaz sebelum test. Okay, sebab soalan yang nombor 2 ni dia basically dia bincang pasal dia yang ni direct je sebenarnya. Dia just bagi tahu je boleh tak selepas dah dilaksanakan hukuman tu boleh tak ambil naql a'dha tu. So boleh lah kalau basically kata boleh lah. Boleh sebenarnya kena minta izin. Tapi kalau dia dah dapat izin tu, kalau dia dah dapat izin, boleh tak dia nak ambil sebenarnya? So rasanya kena berbalik pada isu itulah, isu yang naql a'dha min mayyit ila hayy. Sebab mahkum alaih ni pun dia pun dah mati lah, maknanya kan sama lah isu dia sebenarnya. So ini apa yang aku rasa lah. Kalau boleh tanya siapa lagi ke, tanya senior. Tahu lah, tapi saya lepas yang ni even abang aku dia dapat 11 je dari 20 tu. So rating paling high pun rasanya 12 dari 20. So Allahu a'lam lah macam mana nak cari jawapan ni. Paling high 12 je dari 20. 12 per 20. Kita tak tahulah sebenarnya macam mana nak jawab tu apa semua dalam grup syariah tu. Ini 12. Itulah so tu yang merisaukan juga tu. So saya kata kena ada tafkir tapi tak tahu macam mana tafkir. Allahu a'lam. Tafkir kena fikir. Maknanya kena ada yang kena macam kena fikir sikit. Yes. Yang Mahdur Adam ni kan, Ittijahul awal tu dia cakap tak payah ridal. Betul tak? Kalau yang kedua dengan so kalau tadi dia cakap kalau rajah bukan kaum siapa-siapa. So kalau kita tak ambil kat sini cakap rajah ittijahul tsani kan. Ni contohlah. Kalau contohlah kan. Kalau saya nak kata ittijahul awal tu rajah mana enggak sebab bukan kaum siapa-siapa ke Indana kan. Wallahi ni dia sebenarnya okey je. Dia yang ittijah awal ni sesuai lah dengan situasi soalan tadi kan. Sesuai lah sebenarnya. Cumanya yani kalau kita nak gunakan marahil al-muqaranah tu dalil. Dari segi dalil ni yang ni ittijah saya dia ada dalil, berapa banyak dalil dia bagi tahu. Dia guna hadis Nabi SAW. Hadis. Tapi yang ittijah al-awwal ni pula dia tak ada dalil, dia cuma guna qiyas dia kan. Qiyas dia yang direct je qiyas. Memanglah dia gunakan kaedah ad-darurat tubihul mahdhurat. Ini memang dalil-dalil dia. Dan dia lebih kepada qiyas. Boleh kalau boleh, betul juga sebenarnya. Boleh nak katakan ittijah al-awwal kat sini lagi sesuai nak apply dalam situasi ni. Tapi tak sure, yang ni dia tak sure satu. Sama ada bila kita nak pilih qaul rajih ni memang kita pilih terus apply ataupun kita
bagi pendapat dulu dan kita tarjih pendapat dulu, baru kita apply yang mana kita tarjih tu. So yang ni yang tak sure. So Arisa rasa macam mana? Korang rasa macam mana? Kita kena tarjih dulu, kita discuss je pendapat tu in general, lepas tu baru kita tarjih, baru kita apply yang pendapat yang kita dah tarjih tu kepada soalan yang kita tu, ataupun waktu kita nak tarjih pendapat-pendapat fuqaha tu kita dah start apply, so kita dah terus tahu pendapat mana yang rajah kat sini, gitu kot. Korang rasa macam mana? Kalau soalan yang ni memang kena tanya Ustaz lah sebenarnya, memang kena tanya. Ini aku tanya Ustaz esok lah. Ustaz, kita kena bila bincang aqwal fuqaha ni kena terus apply pada soalan ke, ataupun kita bincang aqwal fuqaha in general dulu dan kita tarjih dulu salah satu qaul. Tu salah satu qaul tu baru kita apply pada soalan kita. Itu. Kita tanya Ustaz. Kalau memang directly apply dan logik lah, ambil lah yang apa yang saya cakap tadi, memang tijal awal lah paling mudah, tak perlu minta izin. Maknanya yang sesuai untuk kita apply dalam soalan ni pada qaul awal lah. Kenapa sebab tak minta izin? Sebab halatul darar yani. So kita kiaskan, kita bagi tahu orang tu dia terdesak. So boleh je ambil gitu. Tanpa minta izin tu. Memang dah berdarurat. Ustaz pun dah kata itu. Kalau ada darurat sebenarnya Indian, memang tak payah minta izin. Memang tak payah minta izin. Dia cuma berbalik daripada isu yang tu, dia akan balik-balik daripada isu yang ni. Tak perlu minta izin. Sebab darurat. Buat je dulu, and then baru bagi tahu ahli keluarga gitu. Wallahu a'lam. Sebab dekat marhalatul rabi'ah tu kan ada 4 benda kena consider, yang tu qaulur rajih kan. Antaranya kan taisir wa raf'ul haraj dengan qaul maslahah wa dar lil mafsadah tu kan. So maknanya bukan kena consider kuwatul dalil je kan. Yes. So kalau kuwatul dalil ni biasanya biasanya kuwatul dalil ni apa yang dia refer, maknanya sama ada dari Quran atau sunnah atau ijma' atau qiyas. Okey, ni yang pertama lah. Betul lah. Okey. Okey, so okey, betul. So berdasarkan kuwatul dalil ni Quran, hadis, ijma', qiyas. Atau kalau masalah mursalah ke apa semua tu. Tapi basically Quran ni lah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kemudian madam muwafaqat hadzal qaul aw dzat limaqasid asy-syari'ah al-'ammah. Maqasid asy-syari'ah ni yang nombor 2. Okey, tapi kalau gitu kenapa dalam slide ni Ustaz bila letak ra'yul rajih contoh al-tijah tsani. Kadang-kadang kita buat tertanya lah, mana kenapa Ustaz bagi tahu yang rajih tijah tsani, minta izin tu. Kalau kita nak kata sebaliknya, jadi kita kena bagi satu hujah yang lebih kuat lah dari yang ni. Dia kena, hujah tu kena convincing lah. Kalau tak convincing pun macam dia macam muqaranah tu tak betul lah, marhalah tarjih tu tak betul. Tapi Ustaz pun memang cakap itu tak perlu ikut yang slide ni tarjih tu. Maknanya kita memang boleh tarjih yang lain dan bagi hujah yang kita rasa kenapa gitu. Tak tahulah kalau dia nak kata memang kuat ke apa, tapi kalau memang rasanya Ustaz nampak macam ni convincing, logik, dan boleh je. Tapi of course yang paling utama nak tarjih ni kena tengok dalil dulu. Dia kena selari dengan adillah, adillah syariah.
Sebab adillah syariah ni selalunya most of the time dia memang akan lari dengan maqasid syariah al-ammah. Gitu. Jad nak tanya pasal soalan ni. Soalan mana? Ya, yang soalan nombor 2 ni, kenapa dia kata wa naqluhu ila salih? Fahal yajuz Salih tu dah mati. wa naqlu ila salih. Ni salah ni. Ni salah. Soalan ni salah. Salah. Patutnya pun bagi third party dah kan? Yes. Soalan ni abang aku ada kata hari tu Ustaz ada buat silap kat soalan. So Ustaz betulkan. So ni lah kot ni. Sebab logically of course lah orang yang sakit tu Ali ni kenapa dia tak tiba-tiba salih dah. Yang salih ni siapa yang mati tu? Salih dah mati dia awal. Memang tak logik kan. So memang Ali lah satunya Ali ni salah. Ada esok ada gini dekat soalan tu bagi tahu Ustaz. Ini salah. Sebenarnya marhalah terjih ni dia luas lah sebenarnya. Cuma of course ikut yang ni lah. Ikut yang ni part-part ni dulu. Tengok dari Quran dia, dari sunnah dia, dari ijma' atau qiyas dia. Memang takkan ada ijma' lah. Biasanya qiyas terus lah. So tengok kuat tak. Kalau kuat, kalau dua-dua kuat ini baru masuk ni. Mana yang lagi selari dengan maqasid syariah? Mana yang mana yang hafidhuddin, mana yang hafidhun nafs, gitu. Kalau dua-dua kuat juga baru tengok mana pula maslahah dia. Mana yang lebih ada maslahah. Kan kita kena tengok maslahah. So maslahah Islam tu kena am. Dari mafsadah ni. Sebab kalau maslahah ni tak pasti kalau maslahah kalau untuk satu situasi tu takkan nak kata maslahah untuk situasi atau kes tu sahaja kan. Dia nak beri pendapat ni dia kena maslahah untuk semua yang lebih kurang kes macam tu gitu. Kalau ada exception tu lain lah, tu jadi lain. Cuma dari segi fatwa tu boleh sebab kita bagi yang am, yang general dulu. Let's see what happens. Rasanya logik lah kot kalau orang sel lepas yang paling tinggi 12. So 12 sebelah gitu je. So kita pun rasa dengan gini pun kita tak pasti. Kalau ada orang study tak sampai Allah Alam. Semuanya sempat kita tanya Ustaz kan. Siapa yang sempat tanya Ustaz tu? Rodia bagi kawan aku. Saya kata kena terfikir lah. Jangan risaukan pula. So tak ada apa cadangan lain tu. Tak ada apa cadangan lain, kita sampai sini je lah untuk malam ni. Dan kalau ada nak buat ayat ke apa ke dah boleh dah. Boleh dah nak buat. Ada orang record tak? Ada apa ni Alia atas dia dengan apa tadi? Alia dengan Nur Fatin Farhana dengan Arisah. Okay? Selamat. Ada record. Tapi yang kita discuss soalan tu sebenarnya amat. So yang last yang awal-awal tu discuss Nashima je. Nashima tak ada ni sangat. Bincang tak banyak. Okay guys, so tak ada apa suggestion. So kalau ada apa suggestion ataupun cadangan ataupun ada idea siapa nak bentangkan je, so kita boleh tengok macam mana dan untuk kelasnya and good luck untuk semua esok. InsyaAllah sempat lagi tanya Ustaz esok. Okay. Masa menjawab berapa? 1 jam hingga 2 jam, maksimum 2 jam lah. Mana nak tanya?
Sejam Oh Allah, yang tu tak ingat pula. Saya kata 2 jam tak silap. Dia okey tak? Ni tulis tangan ke tulis typing ni? Tangan. Tak ingat dah. Tangan. Tangan ke? Minta Ustaz extend juga. Dia yes, I support this. Minta Ustaz extend. Cakap Ustaz bulan puasa Ustaz kena extend. Rukhsah buku puasa. Betul. So kita cuba tanya Ustaz. Tapi penting kita kena cuba tanya Ustaz dulu esok sebelum exam. Macam mana sebenarnya nak discuss. Kalau tak boleh juga macam tu. Sebelum markah banyak juga nak kena discuss ni. Okay guys, so rasanya tak ada dah. Okay. So kita tutup kelas kita dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, pula esok. Rasa Zat. Kejap. Alright. Tidak. Alright. Cik Azim. Yo, apa? Kau rasa macam mana? Cara jawapan, cara nak menjawab. Kalau aku pertama aku tulis isu. Isu macam aku follow yang ni dalam yang ketua Ustaz kata. Kedua, yang marahil lah tu. Okey, isu. Kedua, marahil ni aku takkan pendapat lu. Ada pendapat beza pendapat ke tak secara general. Okey, betul lah. Secara general, okey, betul. Kalau dia kata ada khilaf, kata khilaf pertama, khilaf kedua. Okey. Yang ketiga, aku akan masuk al-adillah ma qalahu jumhur fuqaha ila jawaz naqlul a'dha min al-maik, yakni ay naqlu qalb Ahmad ila Khalid. Yakni al-adillah awal kita bagi tahu apa dia. Okey. Bagi adillah dia habis semua, siapkan adillah dia baru Quran. Walakinna hunaka syak fi hadhihi jawaz naqlu a'dha. Kata aku tatbiq apply. Mana cek kau masa kau discuss marhalah salithah tu kau ni je kan yani bagi tahu discuss isu tu in general, mana isu naqlil a'dha min mayit ila hayy itu kan. Kau tak apply terus, tak ada Ahmad, tak ada ini. Aku kata pertama naqlul a'dha min al-hayy ila min al-mayit ila hayy, yakni naqlul qalb Ahmad ila Khalid. Maknanya kau nak apply terus itu. Masukkan juga. Tapi nanti bila bincang dalil kau akan terus apply ke dalil contoh dalil yang kata boleh. So dia ada bukan syarat dia, belum syarat lagi, tapi dari Quran dalil kau akan terus apply gitu. Aku bagi tahu secara general lah. Masalah dalil yang pertama dia kata naqlul aqda jaiz syar'an bisabab tadawi ay bi tariq ad-darurah. Atau kita fi hadhi adillah awal, yakni hunaka dararain. Ada darar, yakni darar kepada hurrimat simati huma hayy, yakni Ahmad wa Khalid. Atau kita huma Khalid ni yakni aqwa min hurmah Ahmad.
Limaza? Lianna iza Khalid tidak dapat jantung daripada Ahmad tu, fa Khalid Khalid akan mati. So let's say kau apply terus kan pada Fariqul awal kata boleh. Okay, macam mana kau apply kat Fariqul Tsani dalam kes yang sama? Kalau Fariqul Tsani tak boleh. Dia kata tak boleh. Okay, tak boleh sebab dia bagi ayat Quran tu kan pertama. Okay, so kau mesti kalau kau apply yang awal tadi mesti kau kena apply kat yang nombor 2 juga. Tapi aku apply tu aku punya ni lah. Aku punya cadangan aku apply gitu-gitu je, sikit-sikit je. Sebab nanti lepas semua, sebab aku fikir lepas habis semua Fariqul Tsani wa Ra'yi Rajih, barulah aku tatbik. Baru tatbik. Baru aku nak tatbik litatbik ada hazi Okay, let's say how kau apply generally dekat Fariqul Tsani punya. Okay, let's say Fariqul Tsani dia kata yang pertama mengubah Fariqul Tsani dia kata kan dia guna wal amruna ghairuna khalqallah. So ni mengubah ciptaan Tuhan. So macam ni kau bagi tahu maknanya okey sebenarnya kalau kita buat pemindahan ni dia akan dari Ahmad ila Khalid ni dia kira sebagai mengubah ciptaan gitu. Okey, faham. Kau akan apply gitu terus ke? Aku apply gitulah, aku apply general lah. Lepas tu dia ada i'tirad kau akan cakap tapi walakin hunaka i'tirad يعني أن هذا ليس يعني atau نقل الأعضاء من أحمد إلى خالد ni ليس تغيير خلق الله وإنما يعني liinqadh mari untuk menyelamatkan nyawa orang. So dia tak di so kau apply gitu terus lah. Logik dia sebenarnya boleh je sebenarnya kalau begitu sebenarnya. Tak. Yang kau sebut nombor 2 tadi tu. Itu lepas habis pada Ra'yi Rajih. Lepas habis pada Ra'yi Rajih. Sekejap. Kan kita pertama Fariqul Tsani kita kata li'annahu mitaghi khalqillah kan. Lepas tu kita yaklah bila ambil jantung daripada Ahmad itu mengubah ciptaan. Betul. Itulah. Tapi aku tak akan cerita lagi yang boleh. Aku tak akan cerita yang tapi dibolehkan disebabkan untuk menyelamatkan dia. Aku tak akan cerita kat Fariqul Tsani. Dia akan jadi macam kau nak attack balik Fariqul Tsani. Patutnya Fariqul Tsani ni kau cerita benda tu tak boleh lah. Bila masukkan yang rojih tu baru kau boleh beritahu rojih. Lepas tu kau barulah kau ribat balik yang Fariqul Tsani tu. Walaupun dia kata tak boleh disebabkan taghyir khalqillah, tapi in the end boleh juga. Sebab apa? Sebab fi halatul darur. Faham tak maksud aku? Faham lah juga. Sebab kalau contoh bagi aku lah, kalau kau cerita Fariqul Tsani kata tak boleh, tapi kau dalam dia punya pendapat tu, macam aku tak nice lah. Sebab nanti di Ra'yi Rajih tu sepatutnya di Ra'yi Rajih tu pendapat yang kedua tu. Kenapa pendapat kedua? Aku ada terfikir gitu. Cumanya maknanya kita sekarang nak kata Ra'yi Rajih, ra'yi yang satu lagi. Lepas tu dalam in the end sebelum nak habis kau cerita di Ra'yi Rajih sebab apa kata pendapat pertama dibolehkan ini, lepas tu barulah kau ribat balik pendapat kedua. Wa amma Fariqul Tsani yakni yaqul dia ada mujawaz bla bla, tapi walakin boleh disebab gini. So maknanya kiranya kau nak bentangkan pendapat ni dalam isu Ahmad dan Khalid secara spesifik gitu ke isu naql a'dha' min mayyit, maknanya pemindahan dari si mati dan ke si hidup secara general. Lepas tu baru apply ke memang kau terus apply masalah ni, isu ni general spesifik. sebab okey kalau kita terus bincang aqwal al-ulama fi mas'alat naqli qalb Ahmad ila Khalid ni, of course lah kita dah kiranya kita dah apa ni dah spesifik dah memang spesifik direct dah gitu. Faham. Yang Arisan Ali rasa
Korang ada yang dalam ni? Sebab aku ada teringat yang apa dia orang post dalam grup tu, dia kata maling siapa orang hantar? Dia kata maling ada bagi Amalin voice note tu. maling kata cara jawab kena ikut mahalah corona, ikut airat. Lepas tu semestinya jadi mahalah corona saya. Zamrin, what do you think, Zamrin? Sebab dia kata gini, dia kata I am thinking about what? If the question mention about Ali, so we have to always mention the Ali in our answer. So like kita advise dia lah. Advice lah, advice. Oh, okay. That's why aku cuba nak apply tadi. Okay. Kita pun try apply. Kalau yang tadi naqish, soalan 2 naqish hadhihi al-mas'alah bitafsil. Yang soalan pertama pula يعني إذا لو كنت عضوا في لجنة الإفتاء. ini betul lah kalau kita ni dari lajnah ifta ni. So Jad, you have soal? Yeah, okay, Zamri. Yeah, okay, I'll post you. Okay, I'll just show you. Where did you find it, the soal? It's in the in the Sharia group. Ask your brother, man. Last time, I think most probably same question will be come. Yeah, I also think the same. Macam the question will be problematic like this one, but how to answer it? تعرض أحمد وخالد لحادث سيارة في كولا. Same question, like you know that he gave us. Yeah, like in tutorial, right? But it is a bit different in terms of it's not only focused in bay'. Last time you only focused in bay', but this one is focused also in naql al-'abd. وكذا ناقش هذه المسألة بالتفصيل. نعم بالتفصيل. نعم. So this one we have to discuss naql and then naql. There is also an issue. There is also an issue of what they call it, bay' also, because he said like ناقش هذه المسألة بالتفصيل. نعم. So he didn't specify. Unlike the second question. He already asked هل يجوز انتزاع قلب أحمد بعد تنزيل حكم الإعدام عليه ونقله إلى علي يعني. Oh, this one is naql only. Yeah, this one from al-mahdur ad-dam يعني. نعم. What they call it? But he said like ناقش هذه المسألة بالتفصيل. Allah, this guy. Who? Ustaz Lever. Yeah. I haven't. You already haven't. Right? Yeah, we already went through everything. Yeah, but you thought so. You don't have any mushkila. So tomorrow give us like. I think we have to ask Salah tomorrow. I need to sleep now because I haven't slept last night. Last night you haven't slept. Man, the Tarawih is finished very late here. Tarawih and then. What time? Today is around 12 something. No, not only Tarawih. After Tarawih we discuss and then. You know the tadhkira is it? Like tadhkira, man. Like after that we eat and then sit together. More. Yeah. Okay. For me, I finish usually 11. 11.
Now I'm confused. You know how to answer the question. I'm really confused because what Chet said also makes sense. So I don't know how. No, Che say what? Che? What did he say? it makes sense. And how to answer and like apply when discussing the aqwal you apply ala tul. So it makes sense. But itulah Cik, betul ke Cik? Maknanya kita bukan kena discuss isu tu in general dulu. Okey, isu pemindahan ni in general. So in general macam mana? Sebab kita orang in general gitu. So tak ada terus apply sebab kita nak buat kira nak buat fatwa apa? Kita nak buat fatwa bukan pada Ataupun individu spesifik. Kita kena buat fatwa untuk general. Ataupun boleh juga kita cerita secara general. Kita cerita sampai qaulu rajih. Lepas tu in the end barulah kita apply. Kita tatbik. So bila kita dah sampai kau rajih tu kau buat rajah siapa? Rajah yang contoh pendapat yang kata boleh lah kan? Yani fi inilah qaulu rajih inda hazihi mas'alah yani bla 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 bla. Lepas tu barulah kita tatbik. Yes. Kita apply mana? Yani yajuz ala Khalid naqlul qalbi min Ahmad. Limaza? Bagi kita ya secara general. Like we can discuss like this one also. First, Okay. هل يجوز نقل القلب? Okay, Ahmad ila someone, ila Khalid, I guess. Okay, هل يجوز? General lah, هل يجوز, and then we discuss. We discuss, and then say there are two ways. Either بالبيع, either بالتبرع. وهل يجوز like بطريق البيع or بالبيع بالتجارة. Those kind of things we discuss that one. من خلاف العلماء. So the conclusion cannot. لا يجوز الشراء لا يجوز البيع نعم. لكن زمرد but in that question your conclusion you can say يعني Khalid he can buy because he is مضطر. No. Let's say the family really doesn't want to donate. So what's the other way that Khalid's family can do is to buy خلاص because مضطر. So they will buy but because it's الضرورات تبيح المحظورات. ولكن يعني ايش اسمه هذا لكن عائلة أحمد they are sinful. خلاص that's the conclusion. This is what Ustaz said lah. This is what Ustaz said. Ustaz said like this. Oh, Ustaz said like this. Yeah. Because so are you like gonna force Ahmad's family to like donate? خلاص ya, we just buy. So we discuss نقض أعضاء الميت نقض أعضاء الجسم من الميت جسم الميت إلى الحي. نعم. هل يجوز أم لا؟ So this question. نعم. So yeah, that's for the first question. But Zamri, soal الثاني مهدور الدم. I haven't read anything. I only know the naql only because last time we answered. Yeah. Mahdur al-Dam is basically someone who is convicted for a crime which he is punished with a death punishment. Yeah. Okay. So the issue is whether you can take from his whether you can take his organs after he has died. Oh, he didn't do anything. No. I mean the question is that mahdur al-dam is someone who is يعني محكوم عليه بالإعدام. Okay, mahdur al-dam is someone who is محكوم عليه بالإعدام. Okay. Then So يعني الحين المحكوم عليه بالإعدام هذا هل يجوز for you to take his أعضاء after the execution of the punishment?
TikTok. Someone is using TikTok. Arisan. Main TikTok ah. TikTok. So like that. But I think خلاص Zamri, I think I'll ask Ustaz tomorrow. No. For that one, okay. Tell me like pada Okay. masuk dalam masail. الخلاف عند الفقهاء is يعني في الاستئذان فقط. There is no issue in taking. They have the خلاف في يعني الاستئذان. So في 3 أقوال. الأول يقول يعني يعني no need استئذان مطلقا يعني you can just take بكيفك يعني. So the قول الثاني is saying السبب السبب قياس على أكل لحم الآدمي في حالة الاضطرار. نعم ميت يعني a dead person who is a person who is dead during اضطرار مضطر يعني. So you can eat that. Okay Azamri. Okay. So that's the قياس يعني. الثاني يقول you need to take permission. لازم either from the محكوم عليه يعني before he is being executed or to his families after he has been executed يعني. Yeah, okay. Like, what is the difference between like execution and then someone mata? Mata tabi'an. Yes, that's the thing. That's the thing. I think the issue is only in the istidhan, whether you need to istidhan or not. That's why I also see that this issue is interrelated. يعني محكوم عليه and the issue of اسمه هذا نقل أعضاء الميت إلى حي. نقل أعضاء الميت إلى حي is general. مهدور الدم is a bit يعني specific. Yes. And then you only touch about the issue of استئذان يعني. Of course they say there is ضرر. When there is ضرر then no need to استئذان. So I think it is interrelated juga lah. You have to also discuss the issue of نقل أعضاء الميت إلى حي. Okay. That's my opinion. So I don't know. في الكتب رأي راجح يعني يعني kena minta izin kan? Kena minta izin lah. Izin. Tak, aku tak ni. الرأي الراجح عند محكوم الدم أو مهدور الدم is بأن إلا بعزم. تأبيد. اوكي جاء فاهم يعني في خلاصة يعني when we want to apply تطبيق we say lah إذا كان هناك ضرورة ضرورة okay. So the izin don't need lah anymore. يعني we can like give a situation. For example in our case Khalid يعني at that time Khalid very need the heart. So if he cannot get or cannot tiba naqlul qalb min al-ahmar, so he will die. So izin di sana tu no need kan? Dia akan jadi no need yani based on slide yang ni lah, slide yang syurut. Syurut kan?
Dia akan jadi based on tu. Sebab ini dia kata yakun awliya al-mayt ala ilm bin naql. Dia orang just ada knowledge je. So maknanya bagi tahu je. Just bagi tahu dia memang we need to take the jantung. So khalas. Dia orang setuju tak setuju, after that bincang kemudian. Jalan lah. Read the question actually. Like first I have to read the question. For second question, okay, read. شاد كلامه بين أحمد وصالح ثم تطور إلى الضرب بالحد واستخدام السكين. أوكي. فقام أحمد بطعن صالح بالسكين حتى الموت ثم قامت الشرطة معه بعد تحقيق المهم. until هذا يا زنوني حكم عليه بالإعدام. أوكي بالإعدام. أوكي. يا الفريق الأول كان يا نقل الأعضاء يعني الأدلة الدليل الثاني الدليل الثاني يعني ما قال له جمهور الفقهاء يعني جواز الأكل الآدمي جاء إذا كان إذا كان الضرورة لأن حرمة الآدمي حي أعظم من حرمة الميت. Okay. يعني قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة إلى آخر آية يعني مفهوم في هذه الآية يعني يحل على كل شيء يعني حرام إذا هناك في حالة الاضطرار. Okey, explain gitu kita kan? actually like هذه الحالة هذه الحالة هذا مختلفة عن الحالة العادة because you know in this situation وخلال هذه الفترة تعرض علي ليس علي هو صالح. No, Zamri, there's a problem. There is a mistake in the question يعني. Yeah, صالح already matter. Yeah, صالح مات من أول يعني. So like there's no issue of صالح. So it is actually Ali here. So who is Ali? Ali is just a third person here. Meanwhile, there is a person who is named Ali. He has a heart problem. So now he is actually in need of a new heart. So the question is whether he can take Ahmad's heart after he has been بالتفصيل. ناقش هذه المسألة بالتفصيل. إذن مهدور الدم علي. نعم مهدور الدم. نعم. So basically kita punya jawapan tak adalah panjang sangat kan? Not that long lah. Cuma dalil, kalau ada dalil tengok apa dalil dia akan jadi macam. Ambil tu, lepas tu trans kita dalil tu pasal apa kan? Dia akan mungkin macam panjang sikit sebabkan adillah kullul fariq yani. So kita nak bagi tahu dia fariq al-awwal dia punya dalil, tu ada 4 dalil. So nak bagi 4 dalil. Dalil tu boleh ambil direct kan? Illah no. Adillah yakni dalil contoh. Dalil sendiri. Dalil hadis Quran kita ambil, cuma kita yakni syarah al-makna fi syarah tu. Syarah tu sendiri. Apa yang kita faham daripada benda tu, gitulah cukup kan? Betul? So maknanya now the only part yang aku confused ialah sama ada bila discuss adillah li kulli fariq ni kita terus apply ataupun kita discuss adillah ni as in general, sebab kita nak bagi tahu isu naql al-a'dha ni memang generally gini. So and then baru we apply the ra'yul rajih. So kalau aku cerita secara spesifik bila aku masukkan dalil, dia akan jadi tak kena tau. Contoh tiba-tiba dia kata
makan daging manusia bila manusia tu mati, bla tapi kita nak kaitkan macam mana, takkan nak kata Khalid makan daging tu, faham tak? Ataupun kita boleh kata boleh kita boleh kata macam ni, nak cakap sedangkan makan daging manusia ketika mati, ketika dalam keadaan darurat pun boleh, ini kau pula untuk menyelamatkan hidup, yakni naqlul qalbi kan. That's how you do it. Yeah, actually like we can say right there because darura fi halatu darura. Check kau di how your argument tadi memang dah betul. Memang kena gitulah. Cumanya aku tak sure sama ada yang discuss adillah ni terus direct apply ke isu tu ataupun tak. Sebab aku cakap tu jadi redundant tau. Kau dah apply, lepas tu nanti kat bawah sekali kau nak kena kenapa. Yes. Tapi kalau itulah sama ada nak, kalau apply awal-awal, kalau apply awal-awal maknanya terjih tu nanti terjih tu lah sekali dengan conclusion gitu. So sekali dengan conclusion terus. Yeah, tarjih we can tell, but in this situation like there are two things. In the questions there is no mention like وهذا هو الطريق الواحد إلى العلي. He like this is the only one option, no right. We can assume like of course there's no other way. Can assume. Aku prepare jawapan sekejap ya. Alah, you prepare. Preparing for the aqwal fuqaha, can lah. Maknanya I also suggest that you prepare lah for the adillah and so on. We have to write it, man. Man, that's the thing, man. Jawapan terus ni. Jawapan terus. Cuma je masalah tu aku tinggal kosong. Lepas tu aku direct masuk perbezaan pendapat apa kau letak, kau prepare jawapan ni typing lah, nanti kau salin lah kan balik semua. Tak boleh typing. Kau typing. Aku tak boleh typing. Aku tak typing. So kesan kau nak buat anggaran. Okay, nanti soalan jawapan applying nanti kau punya banyak ni. Tak ada lah, tulis balik lah. Okay. Kau tulis balik. Yelah pengen kau sana semula lah kan. Okay, nanti aku dah masukkan soalan kat aku tu apply. Buat macam tu. Yelah, okay, faham. Tapi yang part yang kau dah prepare tu kau salin balik ke kertas baru gitu kan. Kertas baru lah. Yelah, betul lah, okay. Yes. How many hours the questions? 2 hours. So one question 1 hour, second question 1 hour. He gave a Ramadan because of time. He gave so many time. So hopefully. No, I'm not sure if it's actually 1 hour or 2 hours. You can ask it like Ustaz Ramadan. Sadda. Okay. Tadi kita syarah juga. Syarah tu apa lah. Syarah tu. So yang nak prepare syarah tu okey. Prepare lah syarah. Syarah adil lah. Contoh yang ni akhafud dararain. So nak guna ayat sendiri lah. Bagi aku prepare awal boleh lah itu. Allah. So Zamri, kita isyarah lagi Zamri. Yes. Khawfud dararain tu aku nak syarah macam ni. Maksudnya bila dah mati tu badan badan dalam organ dia tu, aku buat dalam organ dia tu dah tak berguna dah. Yes. Even kewujudan badan dia pun tak berguna dah. Maksudnya tak ada nilai dah, tak ada apa dah. Compare tak ada nilai dah. Semuanya kau kena cakap lah. Nilai. Kau kena cakap, kau kena argue based on respect. Tak respect tu kalau kau discuss ada nilai tu memang senang lah gitu. Bukan, maksud aku tidaklah hormat mai. Hormat. Hai. Yes. Hurmatul maiti wal hayy. Hormat. Midterm, Jad. We are in the midterm paper. This one, is there anything
Other than this one, This one I got from the Sharia group, from senior, from the previous semester. You know, Zamar, the thing is, the highest mark, like last semester, 12 per 20. Okey lah tu. No, man, that's like, itu like you barely pass the half, man. Still, man. Dad, seminar dengan Ustaz. Bila tahun 2 ke tahun 3? Ya, tahun 2 dapat Serious 2/2. Midterm. Midterm 3 mark. 3 marks from 3 per 20. Who? Hisham. No, with Saleh, bro. ICL. ICL. Islamic criminal law. Yeah. At that time, the question regarding to the ayat Quran, right? Ayat Quran. So that's the thing. We have to snap right after that, like snap and then send it where WhatsApp, yani. Yeah, you cannot scan it. How to scan, man? I don't have the scanner. Do you have the scanner? Yeah, we have iPhone have its built scan. Oh, you mean like scan the words, yani? We have we have a scan. We have. So like We have. So like how, Zamani? You write down and then all the words will be in typing, yani, like that? No typing like in iPhone note. There is a like one app note. Okay, when you go inside, if you click that, there is the camera button. If you click it, scan document, it will come. So when you keep the one Okay. camera, it will capture the scan and then make it as like auto PDF file. No, but okay. I mean, how the words will be? Yani, is it like still in your handwriting, or khalas already become the computer typing? Scan, man, scan. Not it's a handwriting. That one my phone also has. If like that, then my phone also have. I thought what you write will be, it will suddenly change into typing. Because when you take the picture, right? So it changes into typing. That one Samsung had actually in the note. The note. Yeah, right. You can write by your hand, then it changes into like the typing, right? Yeah. But only English. Only English. Only Samsung has. Yeah, only Samsung. iPhone doesn't have. This one have. iPhone also have. iPhone عندهم سهل. Gamren. Mau iftar, Gamren? Iftar. Discuss. Iftar. Allahu Akbar. Zamrin tara imam ya. I am stuck in the clan. In the clan. Cannot go outside. Yeah, of course, man. I have to. Man, the half is. I am the only one reciting one Quran one day. But you are the only imam. Same. For you, okay, you do muraja every time. I never. But actually, even today, I like somehow like I did so many taraddud, like. For me, lantara, right? Like. How about you? كيف القراءة يعني؟ الله أكبر. يعني like الربع إن هم الطائفتان. That page, like I went because there is one ayat in a different surah, يعني? Yeah, to Alif Lam. Tawbah. Shakira, you want to Tawbah? Yeah. Oh no, Anfal. I think Anfal. You want to. Yeah, mostly Anfal. It's related to Anfal and there. Sama ألف يكن يمدكم ربكم بخمسة آلاف. Is it the part? Yeah, بخمسة آلاف من